Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat saudara pengerusi, barisan juri yang adil lagi bervisi, jemaah pendidik, guru-guru yang sentiasa di sisi, seterusnya saudara-saudari yang saya kasihi, warga Dewan yang mulia. Perpaduan negara dan sebuah bahasa ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi, ibarat irama dengan lagu, seperti isi dan kuku. Hal ini demikian kerana kesatuan bangsa atau rakyat dalam sebuah negara itu mempunyai identiti bahasa yang tersendiri. Buktinya, menurut Khairul Azman Muhammad Suhaimi dan rakan-rakan dalam makalahnya, Pendayaan bahasa, agama dan transformasi masyarakat memetik baik kata sarjana Belanda François Valentine. Bahasa Melayu pada abad ke-16 telah menjadi sebuah lingua franca dan menjadi sebuah bahasa perhubungan antarabangsa di wilayah Nusantara. Hari ini, bahasa Melayu sudah mempunyai lebih 300 juta penutur di seluruh pelosok bumi. Mengangkat dan memartabat bahasa ini sebagai salah satu bahasa perhubungan dan perpaduan. Oleh itu, pada hari ini, saya ingin membawa anda menghayati mauduk bicara yang berbunyi Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan Negara. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramila Haji Sabran dan Rahim Shah dalam makalah mereka Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia mendefinisikan bahawa bahasa sebagai alat untuk memberi pernyataan perasaan, pandangan dan fikiran. Dalam Perlembagaan Malaysia di bawah Perkara 152 pula termaktub bahawa Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Tonggak ditakrifkan dalam Kamus Dewan edisi keempat sebagai kiasan maksud asas atau pegangan serta kepercayaan dan perpaduan. Ialah sepakat atau saling bergabung menjadi satu. Persoalannya, bagaimana bahasa Melayu mampu menjadikan Cina, India, Bumiputera dan Melayu bersatu. Dalam bicara saya pada hari ini, saya akan membawa anda semua menelusuri 3 indikator berbeza yang bisa membuktikan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan negara. Hadirin sekalian, pertama, bahasa Melayu perlu dimartabat dalam bidang ilmu dan pendidikan sejagat. Ingatkah kita pada peristiwa Nabi Adam AS dicampak dari syurga ke wilayah India kerana ingin tahu sangat rasa buah kuldi? Persoalannya, tidakkah kita terfikir bahawa manusia sebelum jadi itu sendiri sememangnya telah ditiupkan rasa ingin tahu tentang perkara yang baharu dan ingin tahu tentang akibat yang berlaku. Rasa ingin tahu inilah menjadikan manusia yang berlumba untuk mencari tahu sesuatu, mendapatkan ilmu dan menjadi pendahulu. Pendidikan pada hari ini ialah kaedah penyampaian doktrin untuk membentuk keilmuan dan kepribadian seseorang secara khasnya dan masyarakat umumnya. Jika di Jepun, mereka tidak malu memperkenalkan sistem pendidikan Hanku dan Terukuya dan meneruskan sistem tulisan harikana dan katakana. Hasilnya, rakyatnya sangat berbangga bertutur dalam bahasa ibunda di seluruh pelosok negara. Jepun, walaupun sering ditimpa petaka, bermula daripada peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 sehingga gempa bumi dan tsunami yang datang bertimpa-timpa. Lihat mereka sekarang. Adakah mereka semakin mundur? Adakah mereka ketinggalan? Apakah yang menyebabkan mereka bangkit? Tidak lain tidak bukan kerana kebersamaan dan perpaduan antara rakyat, menguatkan semangat untuk bangun walaupun rebah, bangkit walaupun payah. Inilah kuasa bahasa yang terapkan sistem pendidikan mereka supaya rakyatnya bersatu padu, bernilai murni dan berintegriti. Tidak mahukah kita contohi? Anda jawab. Di Malaysia, dalam Pelan Induk Pendidikan 2006 hingga 2010 yang mengandungi 6 teras utama. Salah satunya ialah membina negara bangsa melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggerakkan strategi pertama,
iaitu pada kongsian nilai murni, semangat patriotisme, integrasi, demokrasi sama rakyat, dan kedua, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan nasional dan bahasa ilmu. Kerajaan telah tampak peranan besar bahasa Melayu dan memerlukan langkah awal untuk menanam bibit-bibit perpaduan dan jiwa waris generasi masa depan. Mencorakkan kain yang masih putih lebih mudah dan menutup buluh semasa rebung lebih untung. Pergaulan dalam masyarakat yang majmuk menggunakan lingua yang sama, berbudi dalam berbicara dan peramalan nilai mulia sejak di bangku sekolah mampu membawa kepada realisasi kefahaman dan kehendak yang sama. Tuntasnya, jelaslah bahawa media pendidikan adalah salah satu gerakan utama dan pertama untuk membawa bahasa Melayu membentuk perpaduan berbilang bangsa. Saudara dan saudari, kedua, kekangan bahasa Melayu menjadi alat perpaduan. Saya merasa sedih kerana persepsi masyarakat pada hari ini sudah negatif terhadap bahasa Melayu ini. Apa kata mereka? Bahasa Melayu bahasa yang tidak maju, bahasa kampung dan bukan bahasa ilmu. Bahasa kedua dan bukan bahasa yang perlu diamalkan dalam jiwa. Akhirnya, bahasa Melayu ini telah dipersenda, ditertawa, dihina dan diperkosa oleh kita semua. Memang tak dinafikan. Bahasa Inggeris ialah bahasa antarabangsa dan peranannya besar di peringkat global, sama ada dalam bidang ekonomi, teknologi maupun pendidikan. Akan tetapi, melihat dalam konteks di negara kita, bahasa Melayu ternyata mempunyai kepentingan yang lebih besar, iaitu membentuk penyatuan, perpaduan dan kebersamaan untuk meningkatkan taraf kemajuan bangsa. Bagaimana kita mahu berdaya saing, maju dan membandarkan bahasa Melayu jika kepentingan bahasa Melayu ini hanya sekadar menjadi syarat mendapat sijil SBM sahaja? Kita mahukan masyarakat luar mengagumi Malaysia dari segi apa? Jika dahulu bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi dalam penulisannya, seperti dalam penemuan batu bersurat di Terengganu dan manuskrip di Al-Akarid An-Nasafi. Prasasti ini membuktikan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi mampu menyampaikan ilmu falak yang dikaji oleh saintis hingga ke hari ini. Pada zaman bahasa Melayu moden ini, tulisan Rumi yang sinonim dengan bahasa Inggeris telah digunakan. Hal ini demi memudahkan golongan bukan Melayu Islam mempelajari dan memahami sistem bahasa ini dengan lebih berkesan. Ringkasnya, wahai rakyat Malaysia yang saya kasihi, singkirkanlah pemikiran bahawa bahasa Melayu untuk bangsa Melayu, bahasa Cina untuk orang Cina, bahasa Tamil untuk kaum India. Ayuh kita bersatulah di bawah lembaga perlembagaan Malaysia yang luhur agar menerima dan amankan bahasa kebangsaan ini menjadi teras kepada pembentukan sebuah negara bangsa yang berjaya. Renung-renungkan. Sidang hari ini yang saya hormati, ketiga, saya ingin membawa anda menyelami kisah amalan bahasa Melayu sebagai dogma perpaduan dalam kehidupan pada hari ini. Saya berasa amat bersyukur menjadi warga negara Malaysia. Sebabnya saya dan anda semua merasa hidup aman dan gembira. Kedua, saya dan anda mempelajari berbagai budaya. Ketiga, saya dan anda saling menghormati walaupun berbeza agama. Keempat, saya dan anda bersatu di bawah wahana komunikasi yang sama. Tanpa mengira bangsa warna kulit, kita saling memahami setiap pertuturan kata dan baik. Tanpa berkira taraf dan kedudukan, kita dapat bersenang gurauan. Tanpa melihat agama, kita dapat duduk menjamu selera. Semua ini kita peroleh bukan sekali mata. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memartabatkan bahasa Melayu ini ke tahap yang lebih tinggi. Perpaduan yang kita nikmati ini hasil daripada kesedaran semua masyarakat yang inginkan perkongsian, kekayaan dan keharmonian hidup sejagat. Hadirin sekalian, saya ingin tekankan di sini, peramalan bahasa yang berakal budi sangat penting untuk kita menjaga kesejahteraan negara yang kita cinta.
Jadilah warga negara yang bertanggungjawab dan bijak ketika berkata-kata. Hadirin yang dihormati, sebagai konklusi, cabaran dalam bahasa Melayu semakin kuat dan hebat. Bahasa asing mula mendapat tempat di hati rakyat. Bahasa Melayu tidak lagi diangkat, sebaliknya dihina dan digugat. Perkataan kesat mula dijadikan adat. Peribahasa dan sastra Melayu tidak lagi dimartabat, sebaliknya mula melarat. Hendak menjadi pelajar dan pekerja yang hebat, bukan bahasa Melayu dilihat, tetapi bahasa Inggeris yang menjadi syarat. Adakah semua ini hanya perlu dilihat atau ia perlu segera diubat? Sudah tiba masanya kita menetapkan satu visi dan matlamat. Bumi ini tidak selamanya kita akan tongkat. Marilah kita bangun dan bertekad, saling berganding bahu dan terlibat dalam usaha bermartabat bahasa dan perpaduan umat. Semoga citra bahasa yang kita semai pada hari ini dapat membentuk generasi madani yang berbakti dari hati, saling mempercayai dan memberi inspirasi demi Malaysia yang kita sayangi. Cintailah bahasa Melayu kita, bahasa perpaduan bangsa Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.